Oh, pecah tak pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa maziyin. Antara najis adalah mazi. Mazi ni bi mu'jamatin, dengan zal yang bertitik. Ai bi maziin bi mu'jamatin, ai bi zalid mu'jamatin. Mazi adalah najis pasal apa? Li amri bi ghusli zakari minhu. Dan kerana ada amri, kerana ada suruhan amri Nabi, kerana ada suruhan Nabi SAW bi ghusli zakari, dengan membasuh kemaluan, minhu, kerana mazi. Ataupun ghusli minhu, daripadanya. Maksudnya buang mazi tu dengan basuh. Ni ulama dia, cara dia ambil faham tu, orang tak apa cakap kan. Dia jitu padu dia ambil. Hadis tu ada sahabat pernah datang Rasulullah tanya mengenai mazi. Rasulullah irsilhu. Kita basuh tak? Dia tak kata pun mazi tu najis, dia tak sebut. Tapi basuh. Buah basuh. Bila Nabi suruh basuh, maksudnya najis. Itu ulama cara dia faham halus. Dia ambil di dalam dan hadis pun dia sebut, kita tengok. Uish. Dia boleh ada satu point yang dia boleh ambil. Nah. Orang yang pakar dalam ilmu ni, kita tengok, ni memang dia akan ambil tu tepat. Kita dengar apa puas hati dengar. Tu, oh best. Kalau yang pakar ni, Allah, kek kepala tengok. Sebut Quran hadis dia bertabur. Sepai dia tengok. Benda dia sebut. Bukan Quran hadis tu jadi kemas. Jadi bertabur ni. Baik, apa dia mazi? Wahuwa ma'un abyadu. Dia lah air yang berwarna putih. Cecair berwarna putih. Au asfar ataupun kuning. Raqiq, ma'un. Raqiqun, yang cair. Cair. Yakhruju ghaliban, keluar ia pada ghalibnya inda saurani syahwah. Disebut itu ya. Raqqa halus. Jernih kalau itu bukan makna cair sini. Tak sedap rasa makna cair. Pasal kuning cair. Mazi lah ni disebutkan. Kewadi mazi ya. Ma'un abyad au asfar, kuning. Putih sini. Putih lah. Raqiq situ terjemah apa raqiq? Yakhruju, keluar ia ghaliban, makna asal raqiq, cair lah. Inda saurani syahwah, ketika kedatangan syahwat, keinginan. Bila ada saurani syahwah, ataupun kedatangan syahwat, ataupun permulaan syahwat. Bi ghairi syahwatin qawiyah, dengan ketiadaan syahwat yang kuat. Kalau ada syahwat kuat, di ghalibnya dia tak main mazi lah. Mazi ni kita kata sauran, kita permulaan syahwat. Bila apa ibtidak syahwat, tu ada mazi. Ada mazi. Bila dah syahwat qawiyah, tak keluar lah mazi. Yang dia disebut ghaliban lah. Siap, mazi. Wawadiyin. Antara najis ialah wadi. Wadi ini bimuhmalah. Bidalil muhmalah. Jadi disebut muhmalah
Mu'jamah tu ejaan mazi dengan wadi tu lah. Pasal kitab dulu resam dal dengan zal tak ada titik kan. Jadi bila ada kaedah dobit dengan ada titik, dengan ada mat apa, satu uslub lama tu masih dipakai lah. Maksudnya kalau titik disebut dengan ada mu'jamah, kalau tak ada titik disebut dengan muhmalah. Kalau ikut dah ada titik, saya tulis lah perkataan tu kan. Tapi kita asal masa ulama karang dulu, mungkin ditulis tu dengan tak ada titik. Ini nak baca macam mana? Itu yang ditulis, ada yang mu'jamah, ada yang muhmalah. Satu kita zaman lah ni bila tengok, buat apa nak cerita lagi muhmalah, mu'jamah tu. Pasal dulu tak ada titik. Satu dia bagi peringatan dengan mu'jamah dengan muhmalah. Kita ada titik ni kalau ikut boleh hazaf. Tapi amanah ulama dulu, apa yang ada pada perkataan orang dulu, yang dia orang, dia tak ubah walaupun sikit. Amanah dia memang tu. Macam kita belajar patutnya patu qarib kan. Patu qarib, dan dia matan. Macam ada salinan naskah ada. Ada naskah tulis macam ni, ada naskah macam ni. Dia kan tulis tak? Wa fi ba'di nusakh. Sebagian ada salinan matan macam ni. Kalau ikut tulis, buat apa? Buat semak kitab. Kalau kita kata. Tak, dia amanah, nukil. Nak kerja dia nakal. Jadi bila ada nukilan macam ni, dia kata, setengah nukilan matan macam ni. Setengah nukilan matan macam ni. Kerja dia nukil je. Kerja dia bukan nak berkritik orang. Pula tu nak kata sah tak sah, dia pun tak semak tu. Ada setengah matan kata macam ni, setengah matan macam ni. Tulis je lah. Kalau ikut, ambil yang betul tu, yang ni lagi bagus. Yang lain padam je, tulis. Sedang. Tak, dia tak buat itu. Amanah dia dengan nukilan dia, apa yang dia dapat daripada nukilan, ditulis. Kata ulama dulu, dia Masya Allah. Kita tengok amanah dia tu, memang best. Orang tak apa. Kita boleh tengok sifat amanah, luruhnya dia orang tu, dengan apa kerja dia buat tu, memang luruh sungguh. Tulus sungguh hati dia buat. Ni tulis lah, muhmalah, mu'jamah. Saya dulu baca kitab, saya pelik lah. Benda lah orang tulis. Maksud saya benda tu, buat apa lagi dia tulis titik. Kita baca ke susah mana nak ada titik apa. Pasal dulu tak ada titik. Tu kan. Tak ada titik. Jadi wadi ni apa? Dengan baca muhmalah. Wa huwa ma'un abyad. Dia lah air yang berwarna putih. Kadarin sakhinin, seperti susu yang pekat. Yakhruju ghaliban, keluar ia pada ghalibnya, akibal bauli, mengiringi kencing, au inda hamli syai'in saqil, ataupun ketika menanggung sesuatu yang berat. Jadi dia mengiringi kencing. Jadi beza mazi dengan wadi ni kat sini. Pasal kadang-kadang nisbah warna ni, mazi dengan wadi dia hampir sama. Ada orang yang hampir sama. Tapi kalau tengok ghalib mazi ni, tak cerita kat orang lain lah. Kalau kat kita pun, kalau mazi ni, kena jernih, keruh ni, jarang. Dia tak sama. Tapi kalau ikut dia sebut ni, putih, kuning, maksudnya ada juga warna keruh tu lah. Tapi memang dia nak keluar, indah sauran syahwah. Kalau wadi dia memang tak ada syahwat apa. Dia keluar pula biasanya memang di luar kawalan. Mazi pun di luar kawalan, dia keluar. Maksudnya kita tak kawal dia, tahu keluar je. Begitu kat wadi pun di luar kawalan. Cuma wadi ni dia biasanya akibal baul, mengiringi kencing. Lepas kencing, ujung keluar dia. Dia akan keluar ni, meleleh. Dari pekat. 4 tali je. Kalau kita ni jenis jarang-jarang buat kerja berat, sekali-kali buat kerja berat, biasanya akan jadi itu. Kerja berat tu kan bukan nanti baju simen apa. Apa sebut. Mengembai angkat kitab, letak susun, ejah. Buat kerja masa panjang sikit, kecil kan keluar. Dia kan keluar je tu. Itu basuh kereta 2 biji. Dengan apa, 5 jam itu. Jadi, ada kan. Ada orang tak faham pula benda tu. Wadamin,
Dan antara darah ni, antara najis ialah darah. Dan murad darah ni, kalau itlak, maksud darah, damin masfuh. Darah mengalir. Istilah darah mengalir ni, darah cair lah. Dia bukan komponen darah. Komponen darah. Macam tu kot boleh bahasakan dia. Pasal isyarat Quran, au daman masfuhan kan. Daman masfuh. Darah ni darah mengalir, bukan komponen darah. Komponen darah apa? Hati, limpa, yang tu dia komponen darah. Memang ada darah kat situ. Dan darah tu dah tak dipanggil daman masfuh. Pasal dia panggil itulah kalau bahasa kita panggil komponen lah. Arab ni kat sini dia sebut tak bahasa dia. Daman masfuhan sa'il. Kita sebutlah. Dia ada bahasa dia tu. Darah tu komponen. Jadi kalau hati apa, dia daman, tapi daman yang dia jadi komponen. Jadi juzuk. Hatta kata dia, ma baqiya ala nahwi azmin. Masih hukum darah ni, darah itu adalah najis. Hatta ma baqiya, barang. Maksud barang ni darah yang dia masih tinggal ala nahwi azmin, ke atas seumpama tulang. Tulang. Darah yang ada kat tulang. Darah ni selalunya ada kat daging, tapi darah yang selalunya kalau darah ayam ni, tulang yang masih selalunya ada darah, tulang paha. Kalau buat nasi ayam ke apa ke, kalau memang kalau kita goreng pun, makan kan, bila dah makan tu, dekat tulang tu biasanya kita akan ada nampak komponen darah. Tu yang dia masih asal nama dia darah, dah asal hukum najis, lakinnahu ma'fuun anhu. Akan tetapi lakinnahu, maksudnya dam ni ma'fuun anhu, dimaafkan daripada dami ni. Dami ni damin nahwi azmin, ma baqiya ala nahwi azmin tu. Jadi antara sebab ma'fu tu apa? Pasal dia duduk dalam. Benda tu bukan senang nak kenal pasti ada dalam dia tu. Yang ni yang atas kita bahas dulu. Kalau makan benda-benda yang berdaging ni, yang tu yang dia resi makan ma'fu, tapi dalam bab solat ghairu ma'fu. Dia tak ma'fu dalam bab solat, dia ma'fu dalam bab makan. Maksudnya dalam bab makan, dalam bab air, bab makan lah. Selalu kita ni tu guru dah sebut bab makan. Jadi bab makan, bab air tu. Jadi dia dalam bab air, dalam bab makan, maaf. Tapi dalam bab solat tak boleh. Nak sebut bab air tu pasal dia serupa macam semut masuk dalam air, tak menajiskan air. Itulah bahasa dia. Jadi buang semut tu, minum air. Jadi kalau macam daging ni, jadi kalau masak, goreng apa, dia tu sendiri maafu dari sudut boleh makan. Tapi kalau nak semayang, kena basuh. Lepas pada kuah dia, bekas mulut daripada makanannya tu. Yang tu ma'fu anhu. Yang bab afwi ni dia kena tengok afwi dalam bab mana. Pasal itu pun kita jumpa dah, sedikit darah dia maaf dalam bab solat. Yang tu dia wakil itu, insya-Allah boleh faham apa kita sebut ni. Picit jerawat ada darah sikit, maaf dalam bab solat. Tapi kalau picit darah tu masuk dalam secawan air, najis air, bukan maaf ke darah jerawat. Darah dalam bab solat, tak maaf dalam bab air. Itu yang guna istilah dalam bab air tu. Semut maaf dalam bab air, tak menajiskan air. Tapi solat batal semayang dengan sebab ada semut, pasal dia bangkai. Kata maaf dalam bab air, tapi tak maaf dalam bab solat. Kalau bulu kucing,
Bulu kucing masuk dalam air, najis air. Bulu kucing dalam buat solat, batal solat. Pasal dia tak ada maaf. Itu. Macam mana pula bulu kucing ni masuk dalam air? Kalau semut jenis binatang yang serangga yang duduk berjalan, apa, dobit dan kita pun dia termasuk dalam binatang haiwan yang la nafsa lahu sa'ilatun, kan? Yang tak ada darah mengalir. Bulu kucing dia bukan serangga. Bulu kucing masuk air najis. Untuk semayang kena bulu kucing najis. Najis. Asal kita ulama sebut najis, kan? Cuma model lah ni dia bahas. Ambil mazhab Syafi'i, dia kata mazhab Syafi'i najis. Habis-habis kesimpulan dia tak najis. Dia kata berdasarkan hadis. Kalau dah sebut mazhab, tak sebut hadis, tak apa. Pasal mazhab, mesti dia ambil semua rujukan antaranya pakai hadis. Atas kita mazhab Syafi'i, jawab je lah, najis. Siap, selesai. Yang ni mazhab Syafi'i. Tak ada mazhab dah ni. Kalau zaman moden lah ni, dia tak ada mazhab dah. Bahas work paper, geng-geng universiti, geng-geng ustaz-ustaz moden lah ni, yang PhD tu. Dia akan jawab. Dia memang akan jawab selalunya tertib dia. Dia akan sebut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Tu pun kadang-kadang betul tak betul dia jawab tu, satu hal. Atas kita baik sangka ni, tanggung je lah mana. Yang kadang-kadang pasal kita belajar mazhab Syafi'i, kita tahulah mazhab Syafi'i. Kalau dia cerita mazhab Syafi'i tu, betul lah. Mazhab lain tu satu hal. Allah. Betul lagi, dia sebut hadis-hadis lagi ni. Lagi dia buat kesimpulan. Pada saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan tak najis. Contoh bulu kucing tu lah. Kerana berdasarkan hadis. Kerana Rasulullah membiarkan ada sahabat dia yang benda dengan kucing apa. Dan dia kata kucing ni ialah binatang yang selalu duduk berkeliaran dalam rumah. Dia ambil hadis tu, orang kata apa, ikut selera dia. Dia nak ambil hadis tu dengan hukum yang dia nak ambil. Untuk yang tu sebagai tempat berpijak dia untuk menunjukkan kata tak najis. Tempatnya adalah hadis apa menunjukkan kata najis, yang tu dia tak pakai pula. Yang tu yang tengok tak kena tu. Pasal sepatutnya bukan kaedah dia bahas tu, sebut mazhab, lepas tu sebut hadis, dalil-dalil. Lepas tu cerita kecenderungan dia. Tak payah. Mazhab Syafi'i najis, jawab. Nah, je. Lepas tu kadang kita pelik tengok. Dia nak jawab 40 kucing pun sampai 45 muka. Nampak macam canggih ya. Tapi nampak out ujung tu. Pada saya, bulu najis adalah tidak najis. Berdasarkan hadis. Out. Baik kau jawab macam ni. Mazhab Syafi'i najis. Pada saya suka tak najis. Kau jawab tu senang. Tu kelabu asap orang. Saya tak suka jenis geng-geng model lah ni. Dia bahas. Kalau bahasa saya, dengan apa saya duk tengok dia duk nilai tu, saya kata dia tak kerti, dia tak fakih. Sebab tu dia berat sebelah dari segi menghukum. Pasal dia akan kemukakan nanti, kalau katalah mazhab Syafi'i kata najis, dia katalah ni dalil mazhab Syafi'i pun najis, kata najis. Lepas tu lagi katalah mazhab ni kata dia tak najis. Bila tak najis tu dia datang dalil, masya-Allah, gila kita tengok. Dia baru datang dalil. Pasal kita tahu dia buat dalil banyak tu, kita tahu agak dia mesti cenderung tak mana. Lagi pada saya lebih cenderung pada pendapat tak najis. Dan kau buat dalil banyak tu, cenderunglah pada pendapat tak najis. Cuba pendapat Syafi'i yang kata najis tu, kau senaraikan semua hadis-hadis yang kau cerita najis tu, pendapat tak najis tu, yang kata najis tu, pendapat kata tak najis tu, bercerita 2-3 hadis. Lepas tu cerita pula hadis ni dhaif. Orang tu akan kata pula, pada pendapat saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan najis. Itu tak adil cara pembahasan. Dia bukan macam tu. Tu yang kata orang zaman sekarang, kalau tengok dia orang semua masuk ke laut. Saya kata ke laut tu pasal salah. Pertama salah, kita dah mazhab Syafi'i kita najis, dia kata tak najis. Itu salah. Nampak salah dia. Dia tak kecenderungan dia berada. Dia bukan mujtahid untuk dia cenderung ke mana. Baik dengan amanahnya, dia kata, kita mazhab Syafi'i, di sisi kita, bulu kucing adalah najis. Cukup. Tak payah tunjuk terror kau. Kalau saya lah, ayat saya, mulut saya jahat sikit. Saya sebut itu.
Tak tunjuk pandai kau lah. Tunjuk hadis lagi ni. Tak payahlah. Pasal nampak masuk parit kau. Nampak gelong kau lagi. Tak tahu dah kau nak cenderung ke mana. Contoh kan. Yang ni pasal saya nak sebut. Keliling kita kadang dia baca orang duk bagi rujukan. Orang tunjuk-tunjuk hukum. Ni ada ustaz kata tak najis. Tengok masuk parit. Dia punya bahas tu masuk parit. Saya ni sepakat masuk parit. Dia buat work paper tentang misal surau diri jemaat. Bolehkah tutup masjid dan niat iktikaf? Dia cerita masjid ni. Kadang-kadang dia cerita awal tu cantik. Belakang tu masuk parit. Berdasarkan kat Mesir kata dia. Di Mesir ni bila sebut musolla. Musolla ni kalau kat Mesir, kat negeri lain kata dia tak ada bangunan khas. Dia duduk tepi stesen bas, stesen minyak, gini. Kalau kat Malaysia kata dia, musolla dia bangunan asing, kadang ada kubah, kadang ada kapet, ada aircon, ada tak kuasa, ada imam bertugas. Berdasarkan realiti masyarakat kata dia. Di Malaysia ni sebenarnya musolla adalah masjid. Dia memang itu kita tengok. Macam tu pula keputusan dia. Apa? Dia buat kesimpulan berdasarkan bodoh dia gitu. Rambang dia macam tu. Dia kena tengok apa definisi masjid. Ulama bahar dalam buat muamalat tu. Untuk nama masjid mesti wakaf. Mesti ada malik. Ni ataupun malik dengan wilayah. Imam tu dia, apa bahasa kita, gezek kan untuk jadi tanah masjid. Dia jadi masjid. Apa-apa jadi masjid boleh iktikaf. Tapi kalau macam buat perumahan, Malaysia punya undang-undang lepas perumahan, mesti ada satu kawasan rumah ibadat orang Islam, mesti ada kawasan permainan. Dia bukan wakaf pun. Tapi dia buat satu bangunan, kadang cantik, lawa, besar, ada aircon, ada kubah lagi kecil, ada menara. Masjid, nama pun musolla. Nama pun surau. Surau diri jemaat. Bukan masjid lah. Pasal dia masjid mesti atas nama wakaf. Wakaf pun atas wakaf masjid. Wakaf pun malik dengan wakaf. Kita tengok dia buat kerja tu selama dia buat sedang selamba gitu. Dia cerita gini-gini, orang Malaysia ni ada bangunan khas, ini. Pada saya lebih cenderung untuk mengatakan surau-surau di Malaysia ni adalah boleh dikatakan masjid. Dengan itu boleh iktikaf dan boleh melakukan tahiyatul masjid. Masuk parit tu kata, masuk parit tu. Yang buat tu lah kena mufti. Untuk kelakar. Kalau saya kot dia tak buat kot. Kadang mufti ni dia kan buat kerja sangat. Kuli-kuli dia bawah tu yang buat. Dia turun sign dia tengok aku. Cuma saya kata kalau bukan dia buat pun kuli dia, bila dia akui tu kat dia kan. Maksudnya dia memperakukan lah benda tu. Kepala otak dia sama. Kepala otak dia sama. Semalam saya tak tengok habis. Yang Ustaz Kazim masuk dalam TV3 cerita Wahabi tu. Yang tahu Wahabi tu sedap je lah. Bagus lah. Baik tunjuk tu kan. Tu ada yang dia buat video. Yang Mufti Basir Berdengung jawab tu. Video lama tu. Video lama dia. Video lama dia. Pemela tajik botong. Tepek tu. Nampak ke lautnya tu. Kelakar dia bahas. Kononnya bagus hujan. Konon bagus. Hujan dia bagus lah. Masuk parit. Tu pun orang tak faham. Kita nampak masuk parit tu. Saya lebih sokong kepada pendapat kau ni. Dia kelakar. Masuk parit. Dia bahas tu. Esok kita ambil dia lama tu, kita jawab pula. Ustaz pondok sekolah kan, Mufti Basir Berdengung. Astagfirullah. Yang komen-komen pun, komen-komen bodoh. Memang ada masalah sikit kadang Ustaz Basir tu pun. Duk cerita makan roti jala, Rasulullah makan roti jala lah apa. Adalah dari telajak itu kan. Dia nampak telajak tu kan. Padahal dia cerita bab arah itu betul. Dia cerita arah itu betul. Kalau nak cerita bab telajak tu, Mufti Basir Berdengung tu pun telajak dia orang macam. Telajak pula tu bukan telajak sikit-sikit. Saya panggil dia Mufti dengan bahasa lembut ni. Mufti pendapat terpinggir. Semua dia ambil pendapat dia, semua pendapat terpinggir. Talak 3 jatuh 1. Pendapat terpinggir.
Bukan pendapat yang kuat. Dia nisbah kalau dia beli spare part lah, dia akan beli spare part yang lokal ni. Dia tak akan beli yang original ni. Pendapat-pendapat terbingkit, dia beli yang underground ni. Cara dia muamalah tu. Tapi kalau spare part dia, kalau kereta rosak, dia akan beli yang ori. Tapi yang syariat, dia akan ambil yang underground. Bagi faham saya cakap apa tu. Dan memang, dia tengok asal ada satu video yang dia duduk sebut tu, dia kata, yang tu nampak dia punya pola pemikiran dia. Dia kata, bukanlah dengan kita mengambil pendapat yang syadid, yang keras, dalam hukum hakam ni, menunjukkan kita adalah orang yang beragama. Nampak pola pemikiran dia. Jadi pola pemikiran dia, kita jangan ambil pendapat yang keras-keras ni, kita kena ambil pendapat yang semua yang longgar-longgar. Pasal agama Islam ni mudah. Kita boleh nampak cara pemikiran dia. Memang dia syarahnya tu kan? Memang dia syarahnya tu kan? Jadi dengan mana, kalau pendapat ni kata sunat, yang ni kata wajib, janganlah pergi ambil wajib tu. Ambil sunat tu lagi bagus. Pasal Islam ni mudah. Jangan ambil mudah. Kalau yang ni kata, ada pendapat kata wajib, ada pendapat kata harus, katalah gitu. Jangan ambil kata wajib ni, ambil yang harus. Islam ni agama mudah. Sedangkan yang hadis, kalau nisbah hadis lah, dia kata nisbah ada mudah, betul mudah. Tapi nisbah ajaran, tengok dari segi qawaid yang ulama sebut dalam qawaid fiqh kita pun disebut al-khuruj minal khilafi mustahab. Keluar daripada khuruj, keluar daripada benda-benda yang khilaf adalah sunat. Dengan mana kalau macam kita belajar buat wudu, buat mandi apa, yang ni kita mazhab Syafi'i sunat, gosok katanya. Mazhab Imam Malik wajib. Macam mana nak keluar daripada khilaf? Jangan tinggal gosok. Jadi jangan tinggal gosok, sebab kita buat sunat. Tapi jangan tinggal. Jangan tinggal tu keras tu. Jangan tinggal tu keras. Pasal apa? Khuruj minal khilaf mustahab. Jadi maksudnya kita ambil asyadid lah. So, apatah lagi kita mewajibkan gosok tu. Yang tu macam mana? Jadi istilah ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Kita ambil, jaga hak sunat tu. Pasal nak keluar khilaf daripada pendapat kata wajib. Nanti kalau kita tak gosok, tak sah wuduk kita di sisi dia. Itu kita pendapat ambil kuat lah. Istilah macam tu kita bahas, yang tu lah antara dipanggil syubhat. Cuma yang ni bukan syubhat ke haram. Yang ni syubhat nak wajib. Sah tak sah? Dia ada syubhat itu. Bila ada syubhat, Rasulullah syarat, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Siapa yang boleh jaga perkara syubhat, dia telah menjagakan agama dia dan kehormatan diri dia, maruah dia. Jadi menunjukkan kaedah beragama ni jaga maruah dan nak jaga agama betul-betul dengan jaga syubhat tu. Menjaga syubhat, jangan pergi ambil pendapat terpinggir misal. Dia akan menyebabkan jadi syubhat banyak-banyak. Cuma dalam ada bab-bab yang al-hudud tudra'u bi syubhat. Dia ada bahas dia yang syubhat tu tak dipakai. Kalau yang ni ada kena potong tangan, ada pendapat ni kata tak kena potong tangan. Pergi ambil pendapat potong tangan ni, yang ni bahaya. Pasal yang tu istilahnya syubhat, takut salah menghukum. Tengok, sepatutnya tengah tu tak kena potong tangan. Tapi kita telah ambil kena putusan potong tangan. Maksudnya kita dah potong tangan orang. Bab tu, dia terbalik. Daripada bab nisbah cermat buat. Yang ni, ambil tindakan kata pesalah. Nisbah ambil tindakan kata pesalah. Kita al-khata' fil afwi, dia afdalu min al-khata' fil uqubah. Kita tersalah, katalah tersilap, kita kata tak kena, adalah lebih baik daripada tersalah, daripada kita hukum kena, tengok tak sepatutnya kena. Kita duduk belajar dengan qawaid lalu dalam kitab, kita akan dapat satu pola pemikiran macam tu. Bila kita tengok dia punya pola pemikiran dia lain. Terbalik dengan hak kita. Memang terbalik. Apa disebut Riyamah ni? Tak boleh. Saya sebut tu, saya nak baca macam ni, saya dah ulas. Dia akan dia call, terpanggil untuk sebut macam mana cara pemikiran dia.
Cerita bab tutup muka tu lah. Yang Nilofa tu. Dia kata dalil tak wajib tutup muka ni ibadat haji. Ibadat haji dalam keadaan umrah ataupun ibadat haji dalam keadaan ihram. Jadi kata dia disuruh buka muka. Cara pemula pemikiran dia, bila disuruh buka muka, tu menunjukkan tutup muka tak wajib. Pasal disuruh buka muka. Saya duduk ngaji, tutup guru tak syarah tu. Dia syarah terbalik. Pemikiran dia terbalik. Dia reverse thinking. Cara pemikiran dia terbalik. Saya mengaji, kita duduk ngaji, Tok Guru kata, orang perempuan dalam masa ihram, dia tak boleh tutup muka, tak boleh pakai sarung tangan. Tak boleh pakai sarung tangan. Jadi apa maksud dia bila masa ihram tak boleh tutup muka, tak boleh pakai sarung tangan? Maksudnya masa tak ihram, maksudnya bukan khas ibadat. Apa? Tutup muka dan pakai sarung tangan lah. Orang lelaki masa ihram tak boleh kepiah. Tak boleh kepiah. Bukan maksudnya, itulah tak boleh kepiah. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Kalau memang tak pakai kepiah, buat apa ada larangan tak pakai kepiah? Masa dalam ihram. Bila ada ihram, khas buat ihram, larang pakai kepiah. Apa faham dia? Masa tak ihram, pakai kepiah. Tutup kepala. Pakai berjahit. Nanti kita pakai asarankan dia tak usah pakai benda berjahit. Pakai ihram 24 jam. Macam apa? Semua pakai kerana tak berjahit. Pasal dia nak berdalil dengan pakai ihram, tak tutup kepala, tu dalil tak wajib tutup kepala. Tak wajib tutup kepala. Jadi itulah dalil tak payah pakai berjahit. Gitu. Ada. Jadi masa lain tengok pakai berjahit, pakai kemas. Baik pakai ke ihram dulu. Tak pakai selai. Sudah. Pula tu tak wajib tutup sini. Macam apa? Masa ihram, reverse thinking. Pola pemikiran dia terbalik. Satu kita tengok memang cara dia terbalik. Satu masa dia kata Allah tak arah yang layak. Lepas tu serah makna pada orang Ta'ala. Serah makna pada orang Ta'ala. Tapi dia kata tak arah. Kan? Macam mana dia fikir? Saya belajar suara pun ada gangguan sikit. Nak kena makan lahat lama balik. Cari sabab nak elok. Dia jalan jauh-jauh ni, bila ada benda yang memang fardu buat tu, kena buat. Balik ni dia release lah. Mula ngantuk gila. Suara pun dah dia macam ni sikit. Astagfirullah. Baik. Asal sebut darah apa ni, cuma anda boleh masuk situ lah. Hilang punca lah. Jauh lagi. Habis dia lupa apa semua tu. Ma'fuun anhu. Mana maaf anhu. Darah ma'fu. Jadi asal sebut daman masfuhan. Darah, asal sebut tadi, daman masfuhan tadi. Masuk darah, darah mengalir. Bukan darah yang jadi organ tu. Darah yang ada dalam tulang. Asal sebut. Jadi dia maaf dalam bak air, nak sebut pakih dari situ lah kan. Dia maaf dalam bak makan dalam bak air, tapi tak maaf dalam bak solat. Bak solat kena kumur. Kalau kena pakaian kena cuci. Khasnya pakaian tu nak bawa solat. Itu asal bicara kita. Wastasnu minhul kabidah wattihala wal miska, dan telah mengistisna mereka itu ulama minhu minad dami al kabid, akan kabid hati, wattihal, dan paru-paru. Tihal. Bahasa kampung orang panggil apa? Paru-paru ni? Melempung. Hello? Limpa. Limpa. Ya. Paru-paru, limpa. Tihal. Dan wal miska, dan kasturi. Jadi dia dah jadi komponen. Macam kasturi tu, dia dah jadi komponen, dah jadi tajazuk. Dah jadi macam tajazuk. Kasturi ni apa? Memang orang tak faham kasturi ni, orang akan faham kijang sembelih ambil darah ni tu buat minyak wangi. Ramai orang faham itu. Tapi darah kijang ni, dia bukan darah kijang sembelih. Tu kata dia bukan daman masfuhan kan. Darah kijang ni apa?
dia lah kijang. Dia ada kijang yang tertentu yang dipanggil ghazalul misk, yang dia akan ada satu pertumbuhan keluar ke pusat dia. Darah yang nak buat kasturi tu, dia akan terisi dalam ketumbuhan yang keluar kat pusat dia. Dalam tempoh tertentu, bila sampai dah matang, dia akan tanggal daripada pusat. Dia tanggal daripada pusat. Dalam tu lah dia ada miskun, darah yang nak jadi kasturi tu. Satu buat cucur tu cucur kasturi kan, macam hijau tu, celup tepung kasturi kan. Siapa? Pasal dia rupa macam kijang punya kandit kasturi tu. Dalam ni pun tengok rupa punya tu, kacang hijau tu. Satu kot orang panggil kasturi. Untuk orang tua-tua dulu kenal kasturi apa, kita tak kenal kasturi. Saya mula-mula dengar nama kasturi tu, saya pelik. Kasturi, kuih kasturi. Bila kita mengaji, kita fahamnya, oh, padan namanya kasturi. Baru kita tahu asal-usul dia tu. Asal-usul tu. Kemarin cerita kat Ipoh, dia memang kasturi. Tak tahu, saya pun tak tahu siapa saya sebut kasturi hari tu. Dia tahu kenapa nama kasturi satu kita kat dia. Oh faham dia. Apa cerita kasturi ni? Misk. Baik. Walau min mayitin. Kasturi ni walau min mayitin. Syarat dia inin aqada. Sekalipun kasturi. Jadi min mayit ni masalah pada masalah kasturi tu. Sekalipun mayit. Cuma syarat dia inin aqada. Jika telah beku ia. Dobit inin aqada ni ingat, maksudnya dia dah memang dah terasing. Dia dah nak sampai tahap nak terasing. In aqada antara makna apa? Dah tersimpul. Macam tu. Dia tersimpul. Kalau nisbah telur ayam, kalau telur ayam ni mati, ayam mati ni. Telur dalam ayam tu boleh makan tak? Dobit dia inin aqada halal biru tu. Halas biru tu. Halal telur. Ayam mati kena dia. Tengok dalam perut dia ada telur. Kan telur yang kuning-kuning tu. Syarat dia, telur tu in aqada ataupun tasallabah. Dia dicengkerang. Telur tu boleh ambil. Walaupun daripada pakai ayam. Jadi kalau daripada kijang kasturi ni, tengok kat pusat dia tu, ada kasturi ni in aqada. Dengan mana dia memang dah terasing dah. Pasal dia bila dia nak tanggal, dia tak ada dah connection antara yang tempat ni dengan tu. Pasal dia akan dah jadi ada satu macam lapisan kulit. Satu in aqada tu. Jadi macam kalau telur ayam tadi, dia dah bercengkerang. Maksudnya dia dah hasil lah. Cuma tunggu waktu nak keluar kan. Jadi kalau kasturi kijang ni, dia dah macam terasing. Cuma duduk melekat lagi. Dia tunggu nak jatuh kan. Tu in aqada. Faham in aqada tu. Faham telur ayam tu, asal boleh faham kijang. Ya, apa tu. Kalau telur ayam tu, kita tengok dalam perut ayam tu yang mati tu, kena geleh motor apa. Tengok tu ada telur kuning tu. Tu tak boleh ambil weh. Tu pasal hukum bangkai lah. Pasal dia masih juzuk mayat bangkai tu. Tapi tu, dobit dia telur yang in aqada. Telur in aqada. Dia besar tu, faham prinsip tu. Cara pemikiran tu. Pola pemikiran tu. Dia fakih dia tu, tahu format, kita boleh ada kebolehan menilai benda lain untuk faham dia. Pasal prinsip dia sama. Sipil dia sama. Sipil sama. Saya mengaji macam ni pasal saya kaji tu lah. Pasal kaji dengan Tunggu Raja tadi, dia punya cara dia asuh kita memaham satu benda tu. Dia ajar belajar, kau kena pakai, kau kena cari format. Apa dia? Ni formula dia. Ni formula dia. Dia ajar macam tu. Dia ajar macam tu. Kadang baca melanjut panjang ni. Nak buat macam mana ni kata dia. Dia ajar. Okey. Faham itu. Kalau tak kita tengok tu. Benda tak faham ni. Susahnya. Dia ajar kita. Apa nak ambil? Apa kesimpulan kita nak ambil? Dia ajar kita tu. Dia ajar tu. Dia sebutlah benda. Okey. Kesimpulan dia jadi.
CP dia macam ni. Jadual dia macam ni. CP dia tu. Ngaji dengan guru macam tu, kalau saya mengaji, pengalaman mengaji macam tu, dapat yang tu, baru dapat irsyadu syekh. Itulah panggil mengaji ada irsyad. Ngaji ngaji yang tu mengaji, tapi ngaji tak ada irsyad. Kasar sikit ayat tu tak. Kan kita belajar syarat menuntut ilmu tu. Akhiran tanal ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustazin. Atau panggil irsyad tu. Irsyad ni walaupun ngaji saja rumia, tapi dia panggil irsyad. Pandai. Ada ngaji alfiah. Itu pandai. Pasal dia tak dapat irsyad. Antara mengaji tulu zaman. Tu imak. Pandai mengaji buat daurah. Buat daurah sehari kalau boleh pandai. Memang sangat pandai. Dia boleh kuasai tu memang pandai. Nak buat daurah ni patutnya orang yang pernah lalu. Lepas tu, yang dah dia lalu panjang-panjang tu, buat daurah lalu sekali. Okay. Kalau tak pernah lalu buat daurah untuk pendedahan je boleh. Tapi nak harapkan boleh pakar, susah. Kalau boleh pakar, maksudnya memang tiada. Pasal biasanya pakai tulu zaman. Masa banyak. Ngaji memang nak mahir, masa banyak. Kadang dah lalu 3-4 kali pun rasa tak faham ni. 3-4 kali lalu, rasa tak faham ni. Mari soalan akhir boleh jawab. Pasal apa senyum? Tak boleh lah tu. Kalau boleh jawab tu. Okay. Kali pertama daurah yang dengar. Try tak uji. Boleh jawab. Okay. Bagi soalan macam ni boleh jawab. Ini kena tengok tamis. Tengok adat. Yang ni tak boleh tamis. Ini tak cukup syarat. Boleh jawab. Okey, betul. Jawab dengan jawab kita siapa? Wih, pandai. Sekali daurah boleh faham. Boleh. Saya budak-budak pondok lah. Ada yang tu, ada yang tak pernah ngaji Pak Dia nak ngaji kan. Ikut daurah. Kita cerita kali pertama tu, masuk sesi kedua, tak masuk sesi ketiga. Jadi tengok soalan tu, 50. Budak pondok pun. Tengok. Dia bagi, Ustaz, tolong cek Ustaz. Kita dah bagi soalan 50 lah, budak-budak. Dia jawab siap. Ni salah. 3 salah. 50 soalan, 3 salah. Betul eh? Memang boleh faham. Itu tak masuk sesi ketiga ke? Dia boleh jawab. Betul eh? Soalan ujian bukan yang tanya hak rumit besar, tanya asas untuk tamyiz adat. Nak kenal apa haid nifas, mana cukup syarat tak cukup syarat. Macam mana tak boleh tamyiz kena ikut adat haid, adat istihadah gini. Oh, dia ingat semua. Dia boleh faham. Bukan ingat, dia boleh faham cara menyelesaikan. Betul dia jawab. Boleh. Ya. Kabid wa tihal wal miska. Walau min mayyit. Syarat dia idin al-qadah. Wal alaqatu. Wal alaqata atau daripada kabidah atau jauh. Dan mengistisna mereka itu akan alaqah wal mudghah. Alaqah darah nak jadi janin. Pasal dia hukum mani. Dia hukum baby. Dia hukum juzuk. Yang ni dia dah in al-qadah daripada dam kepada janin. Asalnya dia nutfah jadi alaqah kan. Kejadian manusia ni nutfah, alaqah, mudghah. Jadi alaqah dan mudghah adalah aslul insan. Asal-asal insan daripada ni. Jadi dia asal darah lah. Alaqah, mudghah. Tapi dia dah istihalah. Untuk istilah itu tu. Sini tempat nak faham istihalah. Dia dah berubah daripada nutfah jadi alaqah jadi mudghah. Jadi dia bukan dam lah. Dia bukan daman maspuhan dah. Dia yang istihalah. Dah berubah rupa. Berubah rupa kepada satu nama lain. Alaqah. Berubah lain kepada mudghah. Jadi dia berdekatan dam. Kalau macam jantung, hati, limpa ni, dia bukan dam maspuha. Dia dah ajza.
Dia istihalah. Walabanan kharaja bilaunin damin. Yang ni masih dia sebut yang ma'fu. Atau daripada kabid. Wal kabida walabanan. Bila nakirah baca damin. Dan susu kharaja, jumlah tu naik laban. Yang keluar ia laban ni bilauni damin. Dengan warna darah. Jadi susu ni, susu keluar kot susu ibu lah. Baby isap, kalau rupa susu tak ada masalah. Tapi sekarang labanan yakhruju bilauni damin. Baca lagi faham elok. Bukan yakhruju daman. Tapi laban bilauni damin. Maksudnya lubang-lubang susu, memang keluar susu. Tapi susu bendali yang keluar tu, dia susu. Tapi warna darah. Picit selalu keluar susu. Ni picit keluar darah. Tapi lubang susu tu lah. Tu yang labanan bilauni damin. Dia masuk dalam mustasnayat. Istilahnya, dia susu yang belum matang. Darah yang nak ditukar kepada susu yang belum matang untuk jadi susu sempurna, tapi dia in progress. Hujung putih sikit lah kan. Pasal apa dia boleh jadi macam ni? Antaranya pasal supplier tak cukup, permintaan besar, budak sedut kuat. sedut, susu yang dah proses habis, yang tak dalam proses lagi, terpaksa dikeluarkan daripada kilang. Itu yang dia labanan kharaja bilauni damin. Bukan susu sumbat, ambil jarum, cocok, keluar darah. Itu darah hidup. Itu lain. Bagi faham. Labanan kharaja bilauni damin. Faham tu? Tak faham tanya. Lagi. Yang ni pun bab telur ni. Kena faham dia elok. Wa dama baydatin bila ini damin. Wa dama baydatin lam tafsud. Dan juga darah yang ada dalam telur, darah yang ada dalam telur lam tafsud, yang belum rosak ataupun yang tak rosak ya. Pasada yafsudu. Tak, yang belum, darah yang ada dalam telur yang belum rosak. Boleh faham? Apa benda darah dalam telur ni? Telur kan bila ada kita biarkan ke ayam dalam tempoh 2 atau 3 hari, nanti dia akan istilahnya telah mengeramkan. Telur kuning telur tu dia akan ada urat-urat darah. Ada urat darah. Kalau dah sampai jadi anak, tu anak boleh makan anak kan. Nak cerita dia termasuk dalam mustasnayat ni apa dia? Darah yang ada dalam telur lam tafsud, yang belum rosak. Apa maksud belum rosak? Kita pecah, ada putih, ada bermula putih tu ada kuning, dan urat darah tu nampak. Andai kata kita tak pecah telur tu, kalau kita ngeramkan terus, dia akan jadi anak. Itu istilah damu baydah lam tafsud. Boleh? Faham? Macam mana tahu tafsud lah, lam tafsud tu belum rosak? Maksudnya kuning telur dia masih ada, putih pun nampak lagi, dan nampak urat darah dekat kuning telur tu. Hampa bisa jumpa, tak saya tahu. Kalau telur ayam bandar ni memang tak jumpa punya suasana tu. Pasal dia takkan ada telur ayam macam tu. Ni telur ayam kampung yang nak jadi ni. Yang tu pun telur ayam kampung, kalau baru telur ambil tak ada lah. Kadang kita pergi tinggal mana-mana kan, ataupun tak perasan ayam ni bertelur. Tengok dah ada 3-4 biji. Kita ambil, dalam telur tu nanti ada sebahagian daripada telur tu yang jadi gitu. Pasal dia dah kena 3-4 hari ngeram. Apa saya nak sebut. Jadi kalau kita pecah telur tu, ada kuning telur, ada putih telur, nampak urat darah, selalunya dia akan nak merangkumi
telur kuning tu. Darah tu. Darah tu makfu. Boleh makan. Telur tu boleh makan. Lalu nak kena pecah lah, baru tahu. Yang tu istilah dama baidatin lan tafsud. Yang kalau tafsud macam mana? Tafsud ni, ayam dah geram 2-3 hari, kita pecah, dia tak ada kuning, tak ada putih lah. Dia jadi kuning semua. Itu tafsud. Dengan mana? Kalau kita ngeram, tak jadi anak, dia akan jadi telur tembuk. Yang tu tak boleh makan. Yang tu istilahnya dama baidatin tafsud. Darah yang ada dalam telur yang dah rosak. Yang tu tak boleh makan. Yang tu kemuruk. Itu tak boleh makan. Itu najis. Itu najis. Di sebuah makan tak boleh makan. Pasal dia memang dah jadi darah tapi tafsud. Jadi darah yang ada dalam telur yang dalam tafsud, mesti bila pecah tu, kuning dengan putih masih terasit. Dan nampak urat darah dekat kuning telur. Itu boleh makan. Dia termasuk dalam mustasnayat. Dam yang mustasna min hukumin najis. Itu bak telur. Bak telur ni juga saya tadi sebut dah kan. Jaga pasal kita orang Malaysia, orang Melayu tak ada perangai macam ni. Apa dia? Ni ada orang negeri lain. Tak payah sebut nanti nampak aib sangat negeri dia orang. Ni orang dia orang juga yang tanya ni. Apa dia? Telur ayam tu, dia memang tempoh mengeram dia 21 hari menetas telur ayam. Dia dalam hari ke-18, 19, ada orang yang tempat-tempat tertentu ni, dia akan bagi ngeram telur ayam ni. Dalam tempoh tu nanti, dia akan ambil telur ayam, apa? Dia masak, dia makan. Telur ayam yang ngeram tu. Dia orang kata sedap. Ada orang tanya saya lah, boleh makan tak? Yang ni pertama bukan telur. Satu. Kedua, dia belum jadi ayam lagi. Belum jadi ayam betul lagi. Dia termasuk dalam ayam yang hamil ke? Yang dalam kandungan ke? Kalau dalam kandungan, kalau jenis sembelih kan, kalau sembelih mak ala anak kan, ni bukan dalam kandungan. Yang ni dalam telur boleh makan. Pasal dia dah menyawa macam tu, dia mesti ada syarat sembelihan lah. Kalau dalam kandungan, zakatul janin, zakatul umuh kan. Zakat yang janin, zakat umuh. Ni bukan janin, ini telur. Tu boleh makan. Kalau pasal orang tanya saya tu, saya kata kalau saya punya tengok cara tu, tak ada jalan untuk boleh makan tu. Anak ayam yang telur tu tak boleh makan. Dia kata dia memang dia tak makan. Tapi tempat dia duduk tu, kampung dia duduk tu, memang masyarakat tu dia makan telur ayam macam tu. Satu ditanya, boleh makan ke? Boleh. Tak boleh. Dia kata, okey, jawapan Ustaz sama dengan selera saya lah. Saya tak boleh makan. Saya tak makan. Tapi dalam kampung dia memang antara makanan special, telur tu. Ish, saya kata. Ada makan? Ada Ustaz? Saya kata. Pasal makan? Kalau ada orang jamu, orang makanan special ni, tak ada makan. Special apa tu? Makan-makan benak tu. Makan-makan benda najis. Dam. Itu. Wa qayhin. Dan qoih. Antara najis ialah qayhin. Nanah. Nanah najis lah. Pasal apa nanah najis? Lianahu damun mustahilun. Dia adalah daram apa ni? Astagfirullah. Dia adalah darah mustahil. Darah mustahil. Mustahil darah ni. Jangan masalah faham macam tu. Dia boleh istahala yastahilu.
darah yang telah berubah rupa. Damul mustahil. Kalau kita belajar sains, darah putih ni apa? Nanah ni apa? Nanah ni adalah sel darah putih yang telah terkorban berlawan dengan bakteria ataupun virus. Bila dia mati tu, terkorban, dia akan membentuk nanah. Tak faham, diam. Tengok sini sebut darah yang telah berubah rupa. Jadi faham tu, dia darah merah. Kalau faham darah merah, darah nanah lah. Tapi darah berubah yang dia putih. Kalau faham sekali lalu, damun mustahil. Darah yang telah berubah rupa. Mustahil daripada istahala. Daram yang telah, daram lagi. Darah yang telah istihalah. Daripada merah menjadi warna putih. Kalau ikut patah sains asal, nanah tu ialah sel darah putih. Sel darah putih ya. Dia sel darah putih yang terkorban dengan sebab berlawan dengan bakteria atau virus. Itu adalah nanah. Itu nanah. Dia najis. Wasodidin, dan sodid. Sodid ni air bisa, air danau. Kalau bahasa kampung sini dia panggil air danur. Air danau, uni danau gitulah. Baik, dia ialah ma'un rakik. Dia air yang cair, yukhalituhu damun, bercampur dengan dia oleh darah. Jadi bahasa kita air bisa. Air bisa adalah najis. Wa kadza ma'u jurhin wa judari wa naftin in taghayyara wa illa fa ma'uha tahir. Seterusnya ialah ma'u jurhin. Air luka. Luka tak keluar darah, tapi keluar air. Jadi kalau air bisa dia apa? Air bisa tu bahasa kita lah kan. Air bisa tu air yang ada darahnya tu lepas pada luka yang berdarah tu. Tu air bisa. Ni ma'i jurhin, air luka. Ni pun susah nak sebut kadang. Cuma mana nak beza tu kadang susah sikit. Air luka wajudari. Apa murad di sini? Tanggung ini. Kita baca dulu. Air luka. Tadi air danau tu. Air kita panggil air bisa. Ni air luka. Air luka bukan air bisa. Tengok. Nak beza dia macam ni. Air luka. Jurhin luka. Judari. Air judari. Apa judari? Cacar. Air cacar. Penyakit cacar. Penyakit cacar ke penyakit kulit timbul-timbul tu. Yang ada air dalam tu. Penyakit cacar. Dia small pox ke, chicken pox ke. Dia ada nama macam tu lah, bahasa orang putih kan. Penyakit cacar. Wa naftin. Apa naftin? Air sebab melecuh. Melepuh. Air melecuh. Naftin. Kena air melecuh, kena air panas, ada air kat kulit kita timbul. Air dalam tu. Air dalam tu. Dobit dia macam ni. In taghayyara. Jika berubah ia. Jika in taghayyara, najis. Wa illam yataghayyar, fa ma'uha tahir. Air dia suci. Jadi kalau kita menebas, melecur. Kena air panas, melecur. Dobit dia kalau dia berubah, najis. Tak ubah, tak najis. Macam mana nak tahu berubah tak ubah? Tengok masa lah. Lepas menebas, melecur tu, koyak ada air. Baru lagi. Biasanya dalam minta koyak lah. Tak ada bau apa pun. Tak ada bau apa. Tahirun. Tapi kalau dah sehari, tengok kembung, geram tengok. Dah nak jadi kulit keras pula, koyak. Taghayyara. Najis.
Tangan kita melepuh kena air, kembung itu. Contoh. Lepas tu, kalau bau koyak, memang pedih kan. Pedih tu lah. Air tu macam mana? Biasanya tak berubah apa-apa. Itu tak najis. Tapi lepas sehari, kembung tu, tengok dah kering pula, kulit pula. Sakit pun dah tak rasa sakit. Pergi gatal, koyak. Koyak ada air. Najis. Dobit taghayyara. Dobit taghayyara. Jadi masalah air luka ni tu, air luka dobit taghayyara itulah. Katalah ada luka apa, kita cuci apa, yang dia keluar air. Dobit dia tak ada bersama dengan dia darah. Kalau ada darah, hantu dengan panggil air bisa tu. Jadi dobit air bisa situ lah. Air bisa ni ada darah yang yukharituhu damun, atau panggil sodid. Atau panggil sodid. Kalau tak ada dah air darah, yang tu tak panggil sodid. Yang tu ma'ujurhin. Dobit itu. Jadi ma'ujurhin apa hukum? Intaghayyara tu juga. Jadi faham tu kalau memang luka, biasanya kalau dia tak dalam lah, dekat kulit aja, memula dia berdarah, lepas tu nanti dia berhenti darah, luka tak kering lagi, sakit dia basah, ada air, tu ma'ujurhin, tak ada darah lah tu, tu ma'ujurhin. Yang tu memang tak darah, tak najis lah. Pasal memang baru, kalau sampai dia lama dia akan kering, yang tu duduk kopeh tu. Jadi dobit ma'ujurhin, beza ma'ujurhin dengan ma'un sodid, yang yukharituhu damun, darah bercampur dengan air danau, air bisa. Kalau luka, air, yang tu ma'ujurhin, air luka. Jadi panggil air luka lah, nak bezakan dengan air bisa tu. Air bisa yukharituhu damun, air luka, ada luka, tak ada darah, tapi ada air. Air luka. Jadi air luka dobit dia intaghayyara. Jadi kalau air tu air luka ni pun, tapi taghayyara. Pasal apa? Pasal dia bau, hanyir. Taghayyara, najis. Wa illa, fa ma'uha tahir. Penting nak faham tu. Pasal jenis orang sihat, tak pernah luka, tak ada masalah. Jenis orang luka-luka jenis keluar air lah, bintik ni. Ada orang jenis penyakit tangan dia berair. Saya dulu memang kena tu. Dia biji-biji kecil-kecil. Jenuh picit ni. Saya sebut kemana tekuk lah. Lama tak kena. Baru ni ada kena sikit. Dia ada time dia kan. Dulu lah saya kecil dulu. Ni. Penuh tangan ni. Ada ketika saya duduk pondok, saya duduk ngaji, duduk hujang ni. Ni dua tangan ni. Saya tak boleh masak. Saya apa? Dia keluar biji-biji air ni. Picit. Kat tangan je. Saya sebut kawan tengkuk lah. Pengalaman ada tu. Penyakit apa tak? Pergi hospital tak tahu lah apa. Tapi tak pergi pun. Tak pergi hospital pun. Pasal dulu pernah kena sikit-sikit. Tapi kena sekali tu. Yang saya kena teruk tu. Dua-dua tangan kena. Nak basuh kencing pun takut. Nanti kena kat kemaluan pula kan. Tapi basuh je lah. Basuh. Baru disinjak apa. Tapi nak cuba. Nak masak saya tak berani. Saya takut kata ada air najis apa. Beli masa tu. Masak nasi pun. Masak nasi basuh tangan basuh bersih. Jual air, ambil air tuang. Kacau. Tu tuang. Tak nak bagi. Pasal dia takut ada benda yang tak selesai. Kita basuh najis tu. Kita kuman apa tu satu hal lah kan. Tapi kita bukan cerita kuman tu pasal belajar dulu. Lebih kuman ada bak najis tu. Memang nak masak-masak apa tak dah. Buat cucuk-cucuk tu dulu makan tepung yang banyak. Tak buat tepung. Tepung nak buat pakai sudu kan. Ambil tepung. Makan pakai sudu. Pasal ni. Pecah air banyak penuh. Biji-biji kecil-kecil ni. Penuh ni. Pula tu dia dah penuh merenin. Dia bukan boleh duduk saja. Hampa tak apalah wali-wali. Tak ada perasaan macam tu kan. Oh dia geram tengok. Pecah. Ada zaman saya kena sekali macam tu. Tak pergi hospital pun. Pasal ada pengalaman. Mak saya pun pernah jadi tu. Jadi ada lah macam tu. Ada pengalaman tengok. Orang tua kita pernah macam tu. Tak ada pergi hospital. Kalau pergi hospital. Tambah pakar kulit ke apa. Siap je lah 2 angka, 3 angka, 4 angka je.
Tak kira ubat pun, hilang gitu je. Dulu pantang saya makan terung. Tak boleh makan. Makan terung jadi. Zaman tu lah. Sekarang tak ada apa. Makan terung. Saya pun tak makan terung berapa lama. Tengok terung dia jadi allergic. Tak boleh makan. Dah lama tu try makan. Makan tengok tak ada apa. Makan. Makan. Saya tak ada dah lah. Tu. Orang Ta'ala buat antibody kat kita padan lah. Tak payah vaksin. Tak payah vaksin pula. Tak payah vaksin. Dia bagi sistem imun kat kita ni memang cantik. Tak kado ambil imun tambahan bagi dia kenal apa virus apa. Virus baik. Bagi badan kita boleh kenal virus. Dah ada pertahanan diri. Tak payah. Tak masuk virus tu lagi bagus. Tup, dia lawan terus. Ini nak bagi dia kenal nak dulu. Untuk mampu hawai lagi. Sikit lah ayat tu kan. Siap. Wa qai'in maidatin. Muntah. Allah. Ini soal. Ayam boleh makan. Tak goreng-goreng kita makan ayam. Ada darah. Selapis. Selapis dalam mafu. Mafu dalam bak tu lah. Bak makan. Mafu. Bukan ayam. Ayam memang ayam selalu jumpa. Selalu kat Peha jumpa kan. Tempat lain jarang jumpa. Selalu kat Peha. Betul kan? Peha kat Peha ada jumpa kan. Selalu Peha. Dekat drumstick tu memang jumpa. Panggil drumstick tu kan. Tak tahu. Drumstick kan. Drumstick lah. Pasal apa panggil drumstick? Kan pukul drum. Dia rupa itu. Ayam pun selalu orang buat lukis kan rupa gambar ayam. Selalu kat Peha ayam. Memang banyak kat Peha ayam. Ada kawan saya, satu pihak dulu kan. Dia panggil Tok Wali. Dia duduk mana belah Bukit Tajam kot lah ni. Allah. Dia duduk menega nasi ayam. Nak buat nasi ayam ni ada petua dia. Pasal orang selalu buat nasi ayam. Nasi ayam tu, dia yang bila tanpa ni, bila makan, ada darah. Ada orang dia sampai tahap geli. Pasal kadang banyak darah kat situ. Dia ada cara dia. Dia punya ayam tak ada darah dekat situ. Ada cara orang yang dia buat. Dia rebus dulu. Baru dia buat nasi ayam. Tapi yang untuk peha, komponen peha je. Pasal memang ada orang kat peha ayam ni dia memang ada ketika ada memang ada peha ayam yang tu dia bukan sikit, banyak. Kadang memang gigit tu dia berdarah lagi, darah cair lagi. Kalau goreng, kalau dia garing sikit kadang dia dah kering dah kan. Ada yang memang darah tu berdarah lagi. Ada orang sampai geli kan. Jadi dia ada cara dia buat, dia rebus dulu. Tak silap, dia rebus dulu, kukuh. Tapi dia ada buat benda dulu, baru dia buat nasi ayam. Baru apalah goreng lah ayam lah apa. Tapi dia akan kukuh, terebus dulu. Baru darah yang dalam tu tak ada, dia turun. Okey, biarlah. Dia makfu lah dalam bak makan. Okey, tak mantik.